Okay guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Wak Vapes. Hari ini aku akan kongsikan berkenaan dengan Pulse AIO Mini. Ini Pulse AIO Mini dan pemperibadiannya, serta sedikit reference, sedikit rujukan untuk membezakan antara Pulse AIO Mini dengan Pulse AIO 0.5. Okey, ini boleh dikatakan adalah bahagian ketiga lah. Bahagian ketiga dalam review dalam siri review Pulse AIO Mini yang dikeluarkan oleh Vandy Vape dan merupakan sebuah projek yang orang kata diinisiatkan oleh Tony Tony Britton. Anyway, korang boleh tengok unboxing dan juga review bahagian pertama serta part 2 bahagian kedua. Dan ini adalah part 3, bahagian ketiga. So, kita tengok kepada Pulse AIO Mini ni dari segi size, comparison. Aku pernah cerita dalam video sebelum ni, tapi just kali ni nak, kalau boleh nak in depth, lebih dalam lagi lah supaya boleh faham. Okay. Now, okay, dekat sini korang boleh nampak guys, Pulse AIO Mini ni dia memang sedikit kecil lah berbanding dengan Pulse AIO 0.5 ya. Tetapi dia memang dari segi reka bentuk, design dia pun semua sama. Pulse AIO 0.5 ni macam kita tahu ni adalah yang versi Pulse AIO OG original dan yang telah di-upgradekan. Pulse AIO 0.5 ni kalau kita faham betul-betul, dia ada ni ada besi di sekeliling kawasan drip tip ni yang akan mengikat flush nut ataupun 510 nut dengan lebih kemas. Dan dalam Pulse AIO Mini pun dia implement juga benda ni memang ada besi kat sini ni yang gegelung ni untuk mengelakkan benda-benda macam sebelum ni. Dalam original punya Pulse AIO memang selalu isu pecah di keliling ni kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, Vandy Vape keluarkan versi yang update iaitu 0.5, Pulse AIO 0.5 ni dengan besi ni, dan design tu diikut diteruskan dalam Pulse AIO Mini. Okay, dari segi ergonomik lah aku nak share kat korang. Sejujurnya lah aku ni tangan boleh dikatakan besar juga, dan Pulse AIO OG ni masih agak lagi orang kata besar tau. Dia sedap digenggam, cuma dia besar lah. Kalau kita nak bawa ke mana-mana, nak mengoperasikan tu dia masih tahap gedabak kan. Tetapi dengan Pulse AIO Mini ni dia selesa, dia lebih selesa bila kita pegang tu. Pada aku lah, tangan aku kan. Dan memang lebih finger friendly lah. Kalau macam Pulse AIO OG ni dia gini kan. Kalau yang Mini ni dia relax dia, kita nak access, kita nak mencapai fire button tu dengan ibu jari pun memang sangat senang gitu kan. Dan kalau sekiranya kita terbalikkan pun boleh gunakan index finger jari telunjuk untuk kita tekan, tak ada masalah. Okay. Dan dari segi berat dia memanglah yang 0.5 dengan OG ni memang lebih berat, lebih padat lah kalau kita pegang. Material dia dua-dua sama, menggunakan hardened PCTG. Aku tak tahulah apa benda ni punya kod dia kan, tapi plastik yang lebih keras lah bahasa umum dia. Bukan PCTG, aku tak tahu, Lexan apa benda tak nama dia. Dan dari segi kepaduan ketumpatan dia tu memang lebih tumpat, lebih berat yang 0.5 lah berbanding ni. Mini ni dia memang lebih ringan kan, lebih sedap digenggam, senang, lebih mesra masuk ke poket. Itu aku punya pengalaman lah. Dan seronok menggunakan Mini ni, Pulse AIO Mini ni. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa benda ni. Okay, untuk korang yang beli Pulse AIO, sama ada Pulse AIO original ataupun 0.5 ataupun yang baru ni, yang akan datang ni, yang Pulse AIO Mini ni, dia memang dia kasih sekali satu tank untuk OCC, dan malangnya OCC yang digunakan hanyalah OCC yang dikeluarkan oleh Vandy Vape, iaitu VV Coil VVC.
Yang dalam kotak tu dia bagi 0.3 dengan 0.6. So dia bagi dua lah. Sama juga macam yang kalau dalam yang original kan. Dengan 0.5 dia memang bagi OCC. OCC ni hanya boleh masuk tank kat sini lah. Dan tank ni pun hanya menerima OCC ni je. Dan aku belum pernah cuba pun langsung OCC dia yang untuk mini ni. Sebab aku rasa sama je ni. Kalau dari segi flavoring apa semua memang agak mengecewakan jugalah. Depends. Tapi pada aku tawar. Aku pernah pakai OCC 0.3, OCC 0.6 VVC coil ni di Pulse AIO yang original dan agak mengecewakan dari segi pengeluaran flavor lah. Dia tak sama level macam contohnya kalau dalam dunia OCC ni jenis-jenis PNP ataupun GTX tu sedap. Tapi untuk VVC ni mungkin aku tak tahu. Mungkin ada formula ataupun resepi yang diorang pakai yang tak ngam dengan tekak aku, I don't know. But kalau korang memang bukan jenis RBA, bukan jenis kaki coil apa semua, dengan Pulse AIO ni semenjak dari awal semenjak dari versi 1, versi OG, versi 0.5 dan sekarang ni yang mini, memang dia bagi satu tank boro, bersaiz boro yang boleh juga digunakan dalam device boro yang lain yang hanya menerima OCC VVC coil dari Vandivape. Okay, ini tolak tepi lah. Orang kata tak menjadi satu kepentingan untuk aku, dan memang tak pakai pun. Okay. Dan untuk kembali kepada mini Pulse AIO mini ni, mungkin dari segi pemperibadian ataupun personalization, kita nak buatkan benda ni sebagai satu device yang kena dengan cita rasa kita. Dia sebenarnya konsepnya sama betul dengan apa nama yang Pulse original, Pulse AIO original. Cuma sebab dia belum keluar lagi dalam pasaran, Pulse AIO mini ni, so belum nampak lagi macam panel yang orang kita yang orang buat. Belum ada lagi aksesori tambahan macam apa nama yang dikeluarkan untuk Pulse AIO mini ni. Cuma yang ada untuk kita, untuk siapa-siapa yang beli, ialah Vandivape siap-siap kasih dua button dan panel pun dua. So satu set untuk button yang berwarna square ni, satu set untuk button yang size dia, bentuk dia square ni. Ada, ini adalah logo Pulse. Ini icon, iconic lah maksudnya. Ini adalah identity Pulse, iaitu bentuk macam nadi apa dalam bacaan apa benda dekat itulah kalau kat hospital kan, Pulse. Satu set button dengan panel apa semua sekali yang untuk yang button 4 segi. Dan ada satu set lagi dia bagi untuk button yang bulat. Ni kita tak boleh pakai kat sini tau, sebab button dia ni bulat, panel ni. So terpulang kepada kita lah untuk menggunakan yang mana satu. Dan proses penukaran, proses nak membuka dan nak menukar tu sangat-sangat senang guys. Memang dia orang design dari awal lagi, dari Pulse yang asal lagi, cuma perlu buka 3 skru je macam ni. Skru dekat sini, dekat sini, tak perlu buka semua sekali. So inner dia akan boleh kita buka dan kita boleh ganti untuk kita tukar panel yang kita nak hanya dengan membuka 3 skru ini. Tidak perlu membuka ke semua skru. Dan dia memang bagi siap-siap lah dalam paket pembelian dalam kotak untuk siapa-siapa yang nak buat pemperibadian, personalization dengan sangat-sangat mudah. Dan semua ni boleh dilakukan menggunakan tool yang diorang kasih siap-siap. Okay guys, untuk tarik dia punya inner yang kita nak tukar button ni, kita cuma perlu umpil kat sini. Gunakan tenaga sikit. Nampak? Hati-hati lah kalau patah tu, tak boleh pakai lah. Tapi macam tu lah caranya. So bila button ni dah kita keluarkan, sebab button ni hanya boleh pakai kat sini je, dia tak boleh pakai kat yang inner yang satu lagi. Memang hanya boleh digunakan dekat button ni sebab saiz dia 4 segi. So dia punya beauty ring kat button ni pun saiz dia sama 4 segi. Dan dia punya inner ni pun hanya boleh guna untuk button yang 4 segi lah. So kita nak pasang sekarang ni yang inner yang menggunakan button bulat. So
dia ada beberapa benda yang ini dengan yang ini. Jadi kena pastikan dulu kan, yang ini barang kena pasang. Jangan tertinggal, jangan tersilap. Dan dia ada lekukan dia dekat sini Kita boleh masukkan dekat sini. So bila dah masuk, dah ngam, barulah kita pasang. Ini barang kena pasang dulu, ring ni. Kalau tak pasang nanti kita tak boleh ikat yang ni. So bila dah selesai, barulah kita pasangkan, letakkan, pastikan dia ngam, letakkan di tempat yang betul, barulah kita letakkan dia. Make sure everything is put in the proper and the correct place. Semua diletakkan di tempat yang betul dan tidak ada yang timbul-timbul di sekeliling ini, barulah kita boleh ketatkan skru-skru yang kita cabut tadi. Ada 3 semua skru tu. Bawah ada 1 kat sini, kemudian ada 2 berhampiran dengan screen, ada 2 skru. Ini barang memang challenging kalau korang tak pernah buat dan tak ada pengalaman. Tapi kalau sekiranya memang korang suka untuk memperibadikan bertukar-tukar color dia apa semua, memang senang sangat sebenarnya benda ni. Dan aku percaya Vendivape juga ada plan untuk dia buat macam yang sama dia buat dengan Pulse AIO yang asal, iaitu nanti dia akan make it available. Dia akan jual panel-panel secara berasingan macam Pulse AIO yang lama lah. So dia akan jual kit-kit untuk buat tukar button lah, apa benda lah, pelbagai warna yang akan dikeluarkan. So kita tunggu je, sebab Pulse AIO mini setakat ini pun belum ada di mana-mana market lagi. Kat Malaysia pun belum ada lagi guys. So yang ini dia punya ring untuk button ni kan, kita boleh pacakkan terus kat kawasan yang tadi. Kita pusingkan lah. Dan kalau nak ketatkan kan, dia memang ada bagi tool ni untuk kita ketatkan benda ni. Tak payah ketat-ketat sangat, agak-agak okey sudahlah. Takut pecah guys. So bila dah tukar button ni dengan panel inner panel dia ni, pastikan tidak ada yang terkeluar-keluar. Okay. Barulah kita boleh pacakkan, pasangkan panel yang button yang bulat. Okay, baru ngam. Nampak? Bahagian belakang tidak ada apa-apa perubahan. Boleh je pasang yang ni. Tapi macam pelik lah pula. Color lain-lain. Itu semua terpulang pada selera berbicara masing-masing. Tidak ada apa-apa masalah pun. Berkenaan dengan RBA Pulse ni, ataupun nama official rasmi dia adalah Vessel Vessel 2, Vessel 2 yang ini. Dulu dalam Pulse yang lama ada Vessel 1 yang ini kan. Dan korang boleh tengok aku punya detail, aku punya review detail dan juga komen-komen aku berkenaan dengan Vessel 2 ni di dalam video bahagian kedua bahagian kedua Pulse AIO mini punya review. Aku ada buat kat channel ni. Boleh tengok apa dia punya ciri-ciri dia macam mana benda ni boleh masuk boro tank, boro silikate ni kan. So detail aku ada dalam video tu. Korang boleh check, boleh tengok video tu. Dan dia telah berevolusi lah orang kata. Yang ini RBA yang asal, RBA yang original dulu masa Pulse AIO mula-mula diperkenalkan, yang ini adalah Vessel 1 dan ini adalah Vessel 2. Dan jujur untuk aku rasa setelah pemakaian beberapa minggu ni, aku lebih meminati dan menyukai flavoring yang dikeluarkan oleh Vessel 2 ni. Dia condense, dia lebih punch
dan lebih detail flavoring yang dikeluarkan di sini dekat dekat Vessel 2, Vessel 2 ni. Cuma dia agak restricted lah. Korang boleh set up MTL dan RDTL. Kalau nak main full DTL memang tak dapat lah dekat apa nama Vessel 2 ni. So itu yang aku jumpa, aku dapat, aku experience dan aku eksperimen. Cuma aku nak highlight kat sini, sepanjang pengalaman aku menggunakan Vessel 2 ni, baik di dalam Pulse AIO Mini ataupun di dalam Pulse 0.5 ataupun di dalam Boro device yang lain macam itu tadi aku pasang dia dekat Stubby. Dia macam ni satu benda aku find out, aku jumpa yang mana aku sangat-sangat suka berkenaan dengan Vessel ni, Vessel 2 ni, ialah memang tak pernah ada leaking bawah ni. Benda ni bergantung juga kepada pengalaman wicking, material yang digunakan dan sebagainya lah. Cuma aku menggunakannya lama, beberapa hari-hari dalam beberapa device Boro, dan memang kering bawah ni, kering kontang. Memang cun. Kalau betul-betul korang wicking dengan teknik yang betul, yang baik, memang ini tak ada leaking dekat bahagian bawah ni. Berbeza kalau yang ini. Yang mana satu masalah besar dia, kalau Vessel 1 dulu, memang dia akan keluar liquid dekat airflow punya lubang kat sini dan juga flavoring pun lebih baik pada tekak aku yang Vessel 2 berbanding dengan Vessel 1. So itu aku punya experience lah. Jadi video ni pun dah agak panjang, cuma aku nak cakap kat korang, kalau sekiranya nanti Pulse AIO Mini ni berada dalam pasaran, so jangan fikir banyak, beli kan. Sebab satu, dia harga dia kebarangkaliannya memang tak semahal AIO Boro lain dan material dia pun bukanlah material macam aluminium ke ataupun material yang mahal-mahal yang lain kan. Dia adalah sebuah Lexan, dia punya nama untuk plastik ni, dan tebal. Dia mampu milik serta performance yang dia bagi untuk Pulse AIO Mini serta Vessel ni memang tak dapat dinafikan, memang okey untuk entry level Boro. Kalau korang nak beli Boro punya device yang lain ataupun RBA device yang lain tu, kosnya lagi tinggi lah. Tapi dengan Pulse AIO Mini ni memang satu alternatif lah, satu jawapan kepada yang nak terjun ke dunia Boro, nak set up pelbagai MTL, RDL dalam ni, nak try letup-letup, memang tak ada masalah. Coil ni dah tak letup, ni coil Waklu, dah 3-4 minggu lah dalam ni. Tapi masih lagi flavoring dia sedap. Walaupun dah tak berbunyi coil tu, tapi masih digunakan. So guys, inilah dia tadi bahagian ketiga Pulse AIO Mini. Bahagian ketiga Pulse AIO Mini yang fokus kepada perbezaan dia dengan Pulse AIO lama, Pulse AIO 0.5 kan. Dan juga dari segi kemudahan untuk personalization, iaitu tukar panel, tukar inner, dan kalau nak tukar drip tip ke apa pun boleh. Macam dalam ni sekarang ni pakai drip tip naik online modify serta 510 nut dari Atemporal Boro okey je dia punya ni, tak ada masalah. Okay guys, anyway, terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Watch this ni. Assalamualaikum.